Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadirat ilahi dengan keizinannya pada malam yang bertuah ini, malam 12 Rabiul Awal 1442 Hijrah, samaan dengan 2020. Kita masih lagi berkesempatan dipanjatkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada, untuk hadirkan diri di rumah Allah. Dan kita baru selepas tunai salat maghrib berjemaah, samping kita duduk di dalam rumah Allah menunggu waktu Isya. Dan kita jangan lupa niat i'tikaf. Nama itu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ajar ku i'tikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, yang kedua Allah Ta'ala panjangkan usia kita lagi untuk sampai ke Rabiul Awal kali ini. Kita telah melepasi pelbagai ujian, namun ujian-ujian ini tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita semua ini harus yakin dan berpegang dengan tali Allah. Alhamdulillah, dan kita dapat hadir sama-sama untuk memeriahkan suasana sambutan Maulid Rasul pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, masjid ini saya main lama dulu, masjid lama dulu. Saya pernah main dulu masjid itu, masjid yang lama dulu lah. Ini baru main kali kedua, main malam lah. Main malam dulu, main bulan puasa. Main bulan puasa, ceramah bulan puasa. Main pun main dengan kawan, dengan Ustaz Mufti masa tu. Ustaz Mufti dia tak boleh nak main, dia tak boleh nak cakap, dia tak nak suara belum. Jadi dia malam tu, ni kali kedua saya main malam. Main siang ni selalu ni kan, banyak kali main Jumaat, ni main malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ni kita duduk dalam halaqah ilmu, yang mana Nabi bersabda, "Jika maratum bi riyadil jannah fala ta'ufi." Wahai sahabat-sahabatku, apabila kamu sampai di salah satu taman-taman syurga, maka hendaklah kamu berhenti. Sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa dia taman syurga wahai Nabiku? Nabi menjawab, majlis ilmi, majlis ilmu. Kalaulah tuan-tuan, biasaan kita berada di dalam raudhah min riyadil jannah, di dalam raudhah di antara mimbar Nabi dan makam Nabi, hari ini kita semua dapat faham bahawa kita tidak dapat untuk sampai ke bumi Madinah dan bumi Mekah, bumi Barakah, disebabkan pandemik Covid ini. Namun dah nak buka dah pada 1 November ini, tapi tak sampai giliat rakyat negeri kita dia ikut. Kalau buka pun tak tahu berapa orang yang sanggup dan berani untuk nak menghadapi umrah norma baru yang difahamkan oleh kawan-kawan di tabung haji, bahawa prosedur SOP begitu ketat, tak seperti mana umrah yang kita lakukan sebelum ini. Itu nak cerita dia kan. Jadi kita sangat harap penyakit ini Allah Ta'ala angkat dan tak biar begitu lama untuk kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang hidup ini merasa keperitan yang teramat sangat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kerana kita sendiri pun kita tak boleh pergi mana. Paling jauh pun kita pergi adalah start. Dulu kita boleh pergi Kuala Lumpur, lah ni tak pernah nak boleh pergi dah. Kalau dulu pun Bukit Temaga pun, kalau siapa pandai cakap Kuala Lumpur pun jangan cakap sangatlah. Dan pasal apa? Kerana orang lain risau. Dulu ni kalau siapa cakap di Kuala Lumpur dia tak risau. Kalau siapa cakap Kuala Lumpur di Kedah, kita risau. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Itu dia. Pagi bila kita duduk dalam majlis ilmu, dalam halaqah ilmu di antara maghrib dan isya, inilah yang kita warisi daripada orang tua dulu, daripada tutur guru dulu, daripada nenek moyang kita dulu, daripada ulama-ulama dulu, al-ulama warasatul anbiya, yang mana inilah resan yang ada, yang Nabi tinggalkan kepada
para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kita hari ini, yang mana kalau kita pergi umrah, pergi haji sekitar 2000 ataupun 20 tahun dulu ataupun 30 tahun dulu, inilah suasana di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kalau kita ingat lagi lah, kita pergi umrah, kita pergi haji 20 tahun dulu ataupun 25 tahun dulu, 30 tahun dulu. Sebelum tu saya tak ada lagi nak sebut 50 tahun dulu tu saya tak ada. Kena sebut tak boleh. Kerana tuan-tuan ada awal daripada saya, tuan-tuan ada awal daripada saya, tuan-tuan boleh sebutlah kan. Jadi kalau kita pergi umrah, kita pergi haji di Mekah, Madinah, di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, selepas saja solat maghrib, maka dia ada halaqah ilmu kepada penduduk negara-negara mengikut negara itu. Kalau kita orang Asia, kita nak dengar halaqah ilmu daripada orang Malaysia yang diambil ambil sebagai pengajar di Masjidil Haram, kita masuk pi nampak babul umrah, naik pi babul umrah, kita nak pi ke sa'i tu, duduk belah kanan tu. Guru dia duduk dengan kursi yang tinggi. Lepas tu jemaah umrah ni, sama ada orang umrah kita ni ataupun orang yang menetap di sana, yang berdiri di Masjidil Haram keliling guru tadi untuk dia. Itu yang diamalkan yang ada di Masjidil Haram dulu. Sebab itulah orang dulu kalau dia pergi Mekah pun dia tak beli banyak benda. Dia beli cincin, dia beli inai, dia beli celak tu lah. Hal itu dia mengaji. Dia mengaji, dia pergi, dia duduk di masjid, dia ada orang mengajar. Antara orang yang mengajar di sana yang termasyhur, yang bernama Tuan Guru Haji Wan Ismail. Tuan Guru Haji Wan Ismail yang selalu kita sebut kalau di Padang, tok nama ni, nama dia Pak Daim. Panggilan manja Pak Daim. Kalau nama penuh dia Tuan Guru Haji Wan Ismail, dua balik dengan Tuan Guru Haji Wan Ibrahim Cuhim. Itu panggilan manja lah. Kalau di Padang habis tank lah, kan nama-nama ni. Jadi Tuan Guru Haji Wan Ismail ni dipahamkan beliau meninggal di Mekah. Sebelum meninggal, beliau ni dilantik oleh kerajaan Saudi untuk jadi pengajar di Masjidil Haram setiap kali lepas maghrib menjelang bunga Isyak. Inilah waktu yang sesuai untuk kita mengaji ilmu agama. Kita warisi keadaan ni daripada dulu sampai hari ini. Kita pertahankan suasana ini, insya-Allah sampai bila-bila selagi ada hayat kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itulah setiap kali 9 tahun kita menyambut apa jua perayaan dalam bulan-bulan Islam. Kalau hari ini kita sambut Maulidul Rasul bersempena dengan Rabiul Awal. Sebelum ni kita sambut Ma'al Hijrah, dan lepas ni kita menunggu kedatangan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itulah setiap kali program yang kita buat dalam apa jua keadaan, maka kalau boleh kita bawa mai ahli keluarga kita. Cuma kali ini kita tak bawa, mungkin ada setengah daripada kita yang berfikir takut terlalu ramai, yang berfikir takut saat ini tidak menjaga SOP. Kita pula jadi risau. Bukan pasal apa, tuan-tuan dan puan-puan, kita takut anak cucu kita tidak mewarisi syiar yang kita pertahan yang ada pada hari ini dan mereka tidak sambung pada masa depan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita risau. Sebab itulah dalam apa keadaan menunjuk kita ni tak macam mana keadaan di wilayah dan keadaan di Selangor pada hari ini. Mereka berlaku seperti mana kita sebelum ini. Waktu semaya waktu hanya pegawai masjid 3 orang saja, dan Jumaat 14 orang ke 15 orang, macam tu saja. Kita lalu dah masa tu. Yang mana saya tengok di depan saya ni ada 13 orang, ada 14 orang. Saya teringat tuan-tuan semua apakan daya, kerana undang-undang pemerintah macam tu kita terpaksa akur demi keselamatan dan kesihatan umat Islam untuk melangsungkan kehidupan pada masa akan datang.
Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, cerita dia tuan-tuan, bila kita duduk dalam keadaan apa itu keadaan kita sangat mengingati sirah Nabawi, kita hadir pada malam ini tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama kita mendengar kisah Nabi, tauladan yang boleh kita ambil. Namun kisah ini adalah kisah yang kita sambut saban tahun. Terlepas kita dengar cerita Nabi mulai Rasul 1441 Hijrah, 2 lepas 1440 Hijrah, dan setiap tahun kita mendengar, kita hadir dalam majlis Maulid Rasul. Tidak lain dan tidak bukan melainkan moga-moga nama kita dicatat oleh malaikat agar kita menjadi orang yang layak untuk mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar yaumala zilla illa zilluh, hari yang tidak ada pertolongan melainkan pertolongan daripada Allah Ta'ala, dan kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Inilah yang kita sangat harap, moga-moga kehadiran kita ini dicatat sebagai amalan yang layaknya kita mendapat syafaat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah merupakan Nabi yang terakhir. Hari ini yang kita takut sangat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita jauh dengan Nabi, kita dengan Nabi jarak jauh 1400 tahun lebih, kita jauh dengan Nabi. Namun bila kita tak hadir untuk majlis memperingati Nabi, atau kita tak pernah berada dalam majlis memperingati Nabi, kita takut Nabi jauh daripada hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita takut, tuan-tuan dan puan-puan. Baru ni kita laki-laki 5-6 bulan lepas, apabila kita dalam jangka masa panjang kita tak hadir solat Jumaat berjemaah, lebih kurang 2 bulan bagi tanah kita, tiba-tiba kita dibolehkan hadir, tu pun 12 orang, lepas tu kita naik 40 orang, lepas tu baru boleh satu masjid. Bagi siapa yang tak boleh main ke satu masjid tu, kerana tunggu 12 orang, tak nak gilak nama dia, tak kata lagu mana, sebenarnya orang di rumah, tunggu 40 orang pun tak ada gilak nama dia juga, tunggu main hak tu, pernah masjid baru dia main, dia bawa sakit kok, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebab lama tak main. Apatah lagi kita sebagai manusia, bila lama sangat kita tak hadir majlis-majlis untuk memperingati baginda Nabi, kita takut kita jauh dengan Nabi, dan kita takut Nabi juga lupa akan kita. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang kita sangat takut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, moga-moga kan Nabi ada di hati kita, insya-Allah. Moga-moga kita sentiasa berada dalam rahmat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, yang mana sambutan oleh Rasul ni sambutan setiap tahun, saban tahun kita buat, kita nak ambil apa dia tausiah, apa dia pengajaran daripada kelahiran baginda Nabi, yang mana tidak lain dan tidak bukan hari ini kita dilahirkan dalam Islam, kita dibesarkan dalam Islam, kita menjadi orang Islam, dan kita harap sangat Islam yang ada dalam diri kita ini sampai ke akhir hayat kita dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah itu harapan kita. Moga-moga kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, rahmat Allah Ta'ala seluruh alam moga sampai kepada kita, insya-Allah. Kita sangat takut dalam keadaan kepayahan umat Islam, kita juga merasa payah. Tetapi ada umat manusia, ada orang Islam dalam keadaan kepayahan kehidupan hari ini, dia merasa senang dan tenang, sentiasa dirahmati dan diberkati. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang macam ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, ini dia rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Moga-moga kita terasa nikmat tersebut, insya-Allah. Dalam mana kita meniti kehidupan sebagai umat manusia hari ini,
Di mana kita tengok hari ini kita merasa takut dan bimbang. Jadi tuan-tuan merasa bimbang, saya pun merasa bimbang dan keadaan apa yang ada dalam kita hari ini menunggu musim apa, musim kemarau. Di awal musim kemarau ada lagi mati hujan, namun cuaca di luar sana kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang terlalu sejuk, menyebabkan kita di antara kita ada yang sedikit selesema, ada yang sedikit batuk. Namun keadaan ini kadang-kadang merisaukan kita. Sebab itulah kita nak kita menjadi hamba yang sentiasa berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dijauhkan daripada penyakit, mara bahaya dan bencana, insya-Allah. Bukanlah kita ni apabila diuji sikit bau dengan bersih, diuji sikit bau dengan batu yang kadang-kadang kong, kerja risau dah. Ubat ni sebaris di rumah. Ada lagi dah sihat, lepas tu mendengar pula kita ke panduan penjagaan kesihatan, rata kita ambil sebagai panduan untuk kita boleh, kalau boleh nak pergi hilang dalam keadaan dia sekelip mata. Namun kita lupa ini semua adalah pemberian anugerah Allah Ta'ala kepada kita sebagai ujian untuk kita mengingatinya. Inilah yang kita takut. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita lupa bahawa kehadiran kita ke dunia ini pun kerana Allah Ta'ala. Apa jua yang ada kita terima kerana Allah Ta'ala, dan satu hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang kita kena tahu, yang kita kena faham. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Maulid Rasul, Nabi jauh dengan kita. Moga-moga kita hadir pada malam ini. InsyaAllah kita rasa Nabi dekat dengan kita. Kalau dulu kita sibuk, kita kalut, kita boleh pergi umrah, i'lan umrah sana sini, tak lama dah kita nak sampai hujung tahun. Hari ini i'lan pun tak ada dah. Hari ini saya tanya kawan yang tabung haji pun, tabung haji tak boleh nak buat satu penetapan harga. Kenapa? SOP terlalu ketat. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, kita tidak boleh terus ke masjid, melainkan setelah kita duduk beberapa jam, kita disahkan sihat dan selamat, barulah kita dibenarkan masuk kawasan masjid. Itu dia. Kalau dulu kita sampai, kita boleh terus lari di masjid, kita boleh terus bagi salam kepada baginda Nabi, terus cari kawasan Raudhah, terus kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana yang dikatakan tempat berdoa yang mustajab, berebut masuk untuk ulun nak berdoa. Hari ini apakan daya, Raudhah yang dinamakan Raudhah ini adalah taman-taman syurga yang digambarkan majlis-majlis ilmu. Sebab itulah orang yang duduk dalam majlis ilmu dia banyak fadilat. Antara fadilatnya tuan-tuan dan puan-puan, kita mendapat doa daripada para malaikat. Malaikat sentiasa berdoa untuk kita orang yang duduk dalam majlis ilmu berjamaah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub ilaihi. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau ampunkanlah dosanya Allah, Engkau terimalah taubatnya ya Allah, Engkau berilah rahmat kepadanya ya Allah. Ini dia tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Kita hamba yang lemah, kita harap sangat doa orang. Sama ada yang nampak, doa makhluk Allah Ta'ala yang lain tak nampak, berdoa untuk kita, untuk kita main masjid, untuk kita duduk di surau dalam majlis berjamaah. Moga-moga kita mendapat pahala syafaat doa daripada makhluk Allah Ta'ala yang tak nampak. Kita tak rasa, namun kalau kita sedang balik, tuan-tuan dan puan-puan, tak tahulah kalau tuan-tuan puan-puan pasal tak ada lagi kluster masjid. Saja batu ada kajian-kajian yang tuan-tuan dan puan-puan baca. Apa dia kajian tu? Dia kata apabila ambil semayang ni, moga-moga kita ambil semayang, kita membersihkan tapak tangan kita, membersihkan muka kita, siku kita, kaki kita, kita menjadi bersih. Dan inilah kalau cerita di akhirat sana, keanggota yang bercahaya nanti. Dan inilah antara anggota yang menjadi bersih. Bila bersih, kuman virus tak ada. Dan kalau kita di perantara ni, yang saya boleh sebut nama Cikgu Syuhaimi,
Saya sebut saya tak lupa dia lagi di Masjid Nabi Cikgu Syuhani. Beliau ni adalah seorang yang aktivis tabligh. Kalau dia sebut kata tabligh ni, kalau tak tahu nama dia Bisri Taling kan, boleh dengar dari nak bunyi nak marah. Dia balik main daripada Sri Taling, yang dikatakan Sri Taling tempat bermulanya penyebaran COVID ini, daripada salah seorang ahli tabligh tu bawa balik daripada Korea. Dia cerita macam tu lah kepada kita, tuan-tuan berdebat cerita sama. Dan di situ mereka dalam keadaan berjemaah, dalam keadaan mereka beribadah berjemaah, duduk dekat-dekat, batuk bersambung, sesemak bersambung, kuman tu merebak dalam keadaan beberapa hari. Dia duduk keadaan tertutup di Masjid Sri Taling. Kalau kita pernah sampai, maka pakat menyebab satu Malaysia, dan Cikgu Syuhani bawa balik main nyakit tu di Kampung Lami. Dan beliau pula mai semayang berjemaah, nak turun kereta tak larat. Ahli jemaah dia termasuk tu imam, papa buat keluar daripada kereta kan. Macam mana nak kena suap kepala kita, macam mana Cikgu Syuhani nak kena capok tengkok kita, macam mana nak tarik dia keluar daripada kereta, macam mana PO lekat, PO lain tolong. Macam tu lah kata, nampak kalau kan. Lepas tu bawa keluar main daripada kereta, dukung Cikgu Syuhani duduk di semayang. Lepas tu semayang sini dukung pula orang masuk bilang kereta. Lepas tu balik ke rumah, bini dia sambut pula, anak dia lagi semua. Akhirnya yang COVID dia seorang. Anak dia tak lekat, bini tak lekat, tu imam tak lekat. Balik risau tu imam. Pasal apa? Tu imam 3-4 kali angkat turun, angkat naik, angkat turun, angkat naik. Tu dia tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Beliau duduk di hospital ICU 2 kali cerita kematian. Kita standby dengan 2 grup. Yang pertama grup Masjid Muazzam, yang kedua grup Masjid Kampung Labi. Untuk mana-mana orang yang kematian COVID, maka 2 grup ni lah akan in-charge. Akhirnya Cikgu Syuhani balik, pergi sakit COVID, kata balik sakit buah pinggang apa, tak tajuk lain badan. Terus dia pikir tu kata, kita pakai takut lah itu tuan-tuan. Oleh itu, bagi tuan-tuan yang main di masjid ni, diharapkan sentiasa berada dalam keadaan ayat sembahyang. Itu disebut, walaupun kita ada sanitizer, kita bubur di tangan, kita cek suhu, pastikan kita sentiasa dalam keadaan bersih, berwudu. Itu dia. Moga-moga kita sentiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dan kita boleh dibuat senang ni tidak boleh memandang enteng. Rupanya kita dalam keadaan masa yang sama, di samping penyakit COVID yang kita berperang, kita juga berperang dengan penyakit denggi. 2 lah. Di Taman Belakang Syekh 10 orang lah denggi duduk hospital itu tanah bayar. Bukan tajuk COVID, tajuk denggi. 10 orang lah, waktu maghrib dengan waktu subuh. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, inilah yang kita warisi daripada baginda Nabi, sentiasa berwudu, kerana kita ni memastikan anggota kita dalam keadaan bersih. Alhamdulillah. Inilah kita warisi tuan-tuan, yang tidak ada kepada orang daripada agama lain, orang daripada bangsa lain, tak ada, melainkan kita orang Islam. Sebab itulah kita kena bersyukur kita menjadi orang Islam. Inilah nikmat dan rahmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan Allah Akbar, nikmat rahmat yang tidak terhingga. Yang mana kita rasa sedih tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Pasal apa? Ada lagi orang-orang Islam kita yang tidak menghayati sirah Nabi, yang tidak menghayati pesanan ulama-ulama dulu, al-ulama warasatul anbiya. Baru kita kata angka COVID ni turun, dah mula dah tak kurang dah masjid, dah mula dah kurang dah ke surau, maka penuhlah di tempat-tempat lain selain daripada masjid dan surau. Inilah yang kita risau. Apabila tangan-tangan yang berdoa ini berkurangan, apabila ahli-ahli maksiat bertambah, na'udzubillah min dzalik. Jadi yang dinamakan kita jaga kita ini adalah slogan dulu, kini dan selamanya. Daripada semua perkara
yang boleh mendatangkan bala dan bencana. Kita jaga kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Ini kita risau tuan-tuan. Kalau lah setiap malam masjid macam ni, alhamdulillah ramai lagu ni. Kalau lah kita tak mai, siapa lagi yang nak mai tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita nak meramaikan tangan yang mendadah tangan berdoa agar Allah Ta'ala menurunkan rahmat, agar Allah Ta'ala menurunkan berkah dan sejahtera kepada negara kita ni. Kerana kita tak dipuji teruk macam negara di paling negara orang lain. Kalau dulu ni ada orang dia kata apa, dia tak mau balik main Malaysia lah, dia nak duduk di luar negara. Di luar negara ni ada sopa mak nikah. Kalau nak makanan Malaysia kita boleh order secara online. Hari ni di mana jual bayar Malaysia dulu atas muka bumi ni tidak ada masalah apa. Dia nak kembali balik main ke Malaysia, walaupun di Malaysia dah jual harta apa semua ambil dah, sanggup balik main duduk di mana-mana, homestay rumah adik-adik. Baru dia tahu dulu dia tak mau duduk Malaysia, dan di Malaysia bumi bertuah, bumi barakah. Baru dia tahu dulu ni amboi sikit-sikit tak mau balik main Malaysia, nak duduk luar negara, dan ni pakat balik main duduk di Malaysia penuh. Kapal terbang hantar balik main, kapal terbang hantar balik, bukan hantar pergi tapi hantar balik. Ni dia rahmat yang kita beri, tapi kita duduk di sini kita tak pergi mana kita tak tahu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, itu dia yang kata bersempena dengan Maulid Rasul, kita nak hayati sirah Nabi supaya kita menjadi orang Muslim, kita menjadi orang yang beriman, yang bertakwa insya-Allah, dan yang mana lidah kita sentiasa dibasahi dengan zikrullah, zikir. Bila buat zikir lepas sembahyang, tak ada orang bertikai, lagu tu lagu ni begitu begini, macam-macam lagi. Bila buat majlis tahlil, ada orang bertikai, lagu tu lagu ni begitu begini. Bila kita baca talqin, orang bertikai, lagu tu lagu ni begitu begini. Ini dia yang kata akhir zaman, apabila mereka jauh daripada ajaran tutup guru, ajaran ulama, mereka mempertikaikan ajaran tubuh, ajaran ulama, walaupun mereka lupa yang kata sabda Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Akhirnya mereka tak sedar, maka dalam keadaan masa yang sama bala menunggu untuk menimpa umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita takut tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kita pula orang Melayu pula kalau nak zikir pula ni, tunggu majlis tahlil baru zikir. Kalau saja nak tukar tasbih, boleh bilang orang. Kalau dalam masjid pun di depan ada, tak lain tak ada. Berbanding dengan bangsa-bangsa lain, madhab-madhab lain, depan masjid berzikir, setiap orang ada tasbih. Kalau kita tasbih ada di rumah, kawan balik umrah, kita balik umrah, kawan bagi kita pinjam, ada tasbih, tapi kita jangan bawa, kita tidak menjadi kebiasaan. Kalau kita sampai di negara-negara lain, contohnya Turki, contohnya kalau kita pergi di Mekah sendiri, Madinah sendiri, bangsa lain, kita tengok di tangan mereka sentiasa ada tasbih. Allah, 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 Allah. Dan sampai di Turki bukanlah bahan apapun, tiket 2,000 pergi duduk homestay. Covid tak ada ni, tuan-tuan nak pergi tanya saya lah, saya boleh nampak lah cara nak pergi duduk bagi murah. Budak baling yang jaga homestay pun, bila cukup waktu kita pergi ke masjid. Bila habis sembahyang, maka habis doa, kita sebut Tok Bilal pun atau pegawai masjid yang bertugas, dia akan ambil tasbih, dia akan bagi seorang satu. Kita pula kalau tak orang Malaysia, mereka bagi ini sebagai souvenir lah tu. Orang Malaysia tu kan souvenir. Jadi buat balik kan, kalau orang kita macam kita boleh Turki, seorang tu pun rupanya tak bagi untuk berzikir. Setiap orang kita tengok semua buah tasbih dia pusing. Allah, 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 Allah. Kita habis sembahyang kira nak balik, kira nak tegak gambar, kira nak pergi tak mana yang syok, tak mana yang elok. Rupanya beza dengan bangsa lain. Kita berzikir juga, tapi berzikir dalam keadaan buat majlis tahlil,
Berzikir dalam keadaan apa? Lepas mayat saja-saja berzikir kurang ganjaran. Sebab itulah hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang dinamakan norma baru hari ini, kita betul-betul nak kena duduk dalam keadaan ruh Islam. Kita nak sentiasa Allah Ta'ala merahmati, memberkati. Kita nak basahkan zikir di lidah kita dengan zikrullah zikir. Inilah kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, antara amalan yang masih kita kurang lakukan lagi dalam hidup kita hari ini. Orang Melayu kalau dia duduk seorang, tak ada buat apa, dia tidur. Dia tidur. Kalau bulan puasa tak apalah, tidur dalam bulan puasa ni dapat pahala. Tapi kalau bulan tak puasa, betul dia tak buat apa, dia tak kata orang, dia tak buat apa. Tetapi lebih baik dia membiasakan diri untuk berzikir dan berselawat. InsyaAllah. Inilah kita nak ambil apa yang elok daripada bangsa lain, kalau boleh bawa amal dalam bangsa kita, dalam mazhab kita, insya-Allah dalam suasana norma kita. Karena benda ini kita boleh sembang. Pasal apa kita nak kena amalkan. Kalau saya beritahu kat tuan-tuan saya tak buat pun, saya lah akan bertanggungjawabkan. Jadi kerana kita nak memulakan benda ni, mari kita pakat mula sama-sama kita buat. Karena hari ini kita nak tengok TV, tak apa orang lah tengok TV. Tuan-tuan tengok TV lagi di rumah. Macam lebih kurang saya pun. Dulu kita tunggu rancangan TV, kita tengok apa nama berita dalam sahabat TV malam ni gambar apa. Lah ni kita tengok TV, tengok pun sambil diri, tengok pun sambil jalan, tengok pun dalam keadaan kalut-kalut. Pasal apa? Kita dah tak ada masa dah nak tunggu TV, nak tengok TV, kecuali cerita-cerita P.Ramlee. Kata bila umur kita ni kan, cerita hal lain tu tak apa-apa nak tengok dah. Tu pun berdiri sahaja, tak ada nak duduk dah. Berapa orang lagi dah tengok berita, tak ada dah, melainkan semua tengok berita dalam telefon. Maklumat kita sentiasa update, up to date. Maksudnya maklumat terbaru. Apa yang berlaku di Amerika, apa yang berlaku di Perancis, apa yang berlaku di Kuala Lumpur, berlaku seminit yang lalu, sekarang kita dah tahu dah apa yang berlaku. Nah, kata maklumat hari ini terlalu cepat bertukar, terlalu cepat berganti, dan kita tak perlu untuk nak menunggu berita radio, berita televisyen. Sudah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ini tahun 2020, kita tak tahu tahun 2030 nanti ini macam mana, nak jadi lagu mana, wallahu a'lam. Kalau kita masih hidup, kita boleh tengok lah. Dah cepat tahu mana lagi ni. Yang kata masa ni terlalu cepat berlalu, terlalu cepat berlaku. Akhirnya yang kata Nabi Sadar, secepat masa tu digambarkan paling cepat kita rasa sehari bagaikan rasa macam baru sat sedetik lah kali percikan bunga api. Nak kata terlalu cepat masa berlalu dan berlaku sampai kita pun tak sedar. Tinggal 2 bulan lagi kita ni 2020 yang kita tunggu wawasan 2020 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Hari ini kita sampai tahun 2020, hari ini kita pun tak rasa apa. Lepas tu ada orang yang kata yang duk ingat tu nak tahu apa 2020, rupanya tahun 2020 ni tahun Covid. Kita duduk pun tak boleh nak bersalam. Aku sayang saya dengan Tuan Imam, sayang saya dengan tuan-tuan, namun kita tidak bersalam. Allahu Akbar. Habis kita tak tahu nak kata apa. Seronok kita dengan tuan-tuan, seronok tuan-tuan dengan saya, kita tak boleh duduk dekat. Allahu Akbar. Makan macam tu juga. Kalau boleh kita nak makan bekas yang Tok Guru makan, kita nak boleh makan. Kalau boleh nak duduk sekali dengan Tok Guru, kalau boleh kita nak duduk sekali dengan orang alim, orang ulama. Bukan saya, tetapi hari ini dinasihatkan sebolehnya kita tapau. Sebab saya tengok tapau dari belakang. Kita tapau. Pasal apa? Demi untuk nak memastikan kita jaga kita. Inilah norma baru. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Ini dia
Kita hidup ni kita nak bagi seronok, kita hidup ni kita nak bagi syok. Pasal kita hidup di dalam masjid hari ni, malam ni, kerana kita rasa tenang. Alhamdulillah ada ketenangan. Tapi kalau kita rasa tak tenang, kita boleh duduk dah. Kita tak boleh duduk, tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa? Kita rasa tak tenang. Tak duduk di masjid, tanya rumah, duduk rumah, tanya masjid. Maka kita tak tahu nak duduk tak mana. Hari ni kita boleh duduk di dalam sah. Kalau tak terduduk, tertiada pasal apa? Pasal kita rasa tenang. Alhamdulillah, ini anugerah Allah Ta'ala. Ada orang umur kita, usia kita, dia tak rasa tenang. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita takut, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi orang yang dia rasa perlu kesah, bagi orang yang dia rasa susah hati, bagi orang yang dia rasa macam tak apa nak syok hidup tu, maka orang-orang macam ni, kalau dulu ni kita cari ayam, cari botol, dulu cari ayam, kita pergi rumah Tok Guru, kita pergi rumah alim ulama, kita pergi rumah orang yang kita namakan dia sebagai orang yang ada ilmu agama, Tok Guru lah nama dia, untuk dia buat sikitlah ayam bagi sejuk hati kita, ayam bagi menerang hati kita, ayam bagi kita rasa tenang. Bukan dia baca apa, dia baca Fatihah sahaja. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita berbalik pun kita minum bismillah, selawat, semua ada suruh selawat, minum 5-6 kali, minum 3-4 kali, minum 3-4 hari. Alhamdulillah, berkat dia baca, kita rasa tenang. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kalaulah kita rasa macam mana keadaan tu, kita nak ada botol, kita ada ayam, kita nak bawa ikat siapa? Seorang demi seorang, seorang demi seorang. Allah Ta'ala jemput balik, kita tak tahu nak jumpa siapa. Pasal yang baru tak tumbuh, yang ada hilang, tidak berganti. Itu dia, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Hanya kita nak kena ingat bahawa yang ada ini petua saja. Saya pun boleh share dengan tuan-tuan, tuan-tuan pun boleh share dengan anak menantu, anak bini. Kita banyakkan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala hilangkan keluh kesah kita. Ini yang kita takut, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang paling terbaik kita bacalah ibu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu istighfar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, ini dia. Hari ini di mana pun orang bercakap tajuk anak-anak kita hari ini, tuan-tuan. Tajuk apa ni? Tajuk anak-anak kita hari ini tidak lain dan tidak bukan yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan malam ni. Ada orang dia tak boleh naik ke masjid, dia fikir anak-anak dia, dia fikir anak menantu dia, dia fikir anak cucu dia. Pasal apa? Pasal hari ini kita tengok anak-anak kita hari ini membesar dalam keadaan yang tidak seperti mana kita dulu. Yang dinamakan, diceritakan dulu ni, seorang ayah boleh besar kita 8 beradik dalam keadaan tak apa-apa, sakit kepala, dalam keadaan dia pun tak tahu mana. Tetapi hari ini seorang ayah, seorang mak nak membesarkan 2 orang anak atau seorang anak, Allah Akbar, letih. Pasal apa? Dengan cabaran-cabaran hiburan, cabaran-cabaran sosial hari ini. Tak seperti mana zaman dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi 15 tahun dulu, 20 tahun dulu, ada tutup guru, ada penceramah, ada ulama, ada orang agama yang sampai di masjid ini, masjid lama dulu. Dia cerita apa? Dia cerita, tuan-tuan, di akhir zaman akan ada seorang ibu di mana-mana
Ibu nak tahu kata akhir zaman, seorang ibu dia melahirkan tuan dalam rumah. Kalau tuan-tuan masih ingat, Tok Guru dulu, penceramah dulu dia ceritakan nak tahu akhir zaman, seorang ibu dia melahirkan tuan dalam rumah. Tu dia. Hari ini berlalu dah 15 tahun, berlalu dah 20 tahun kita duduk tunggu. Ada tak ada ni dia cerita yang kata satu masa nanti akan ada seorang ibu melahirkan tuan, bukan anak, tuan. Apa maksud dia? Anak yang dilahirkan tu dia didik anak dia menjadi tuan. Akhirnya ayah dengan mak menjadi hamba. Akhirnya ayah dengan mak tak boleh buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Mengingat apa Allah Ta'ala larang, nak main masjid, nak ibadah Allah Ta'ala pun payah. Pasal apa? Takut anak dia tak boleh makan, takut anak dia diapa-apakan, takut anak dia lagu-lagu begitu begini. Dan akhirnya anak dia yang dia didik dalam keadaan yang selalu sempurna, lawan dia balik. Na'udzubillah min dzalik. Ini dia tuan puan yang dirahmati Allah. Kan orang hari ini bingung, orang hari ini tak tahu cari jawapan macam mana. Pasal apa budak-budak hari ini mudah sangat nak lawan orang tua dia. Mudah sangat hari ini untuk tidak menghormati orang tua dia. Dia tak boleh nak sedar bahawa orang tua, anak orang tua dia ada dilahir ke dunia, dan orang tua dia bersusah payah mendidik, membesar, bagi makan sampai dia besar. Hari ini dia tak rasa untuk nak membalas jasa orang tua dia. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih ada lagi. Kan, kita hari ini kita dibesarkan dalam suasana ruh Islam zaman dulu. Antara amalan yang hari ini saya suka untuk nak menghidupkan balik, iaitu apabila setiap malam Jumaat kita di mana-mana di dalam Malaysia, mana-mana, maksudnya masjid dan surau dalam Malaysia, kita masih lagi apa dia melakukan amalan membaca Yasin pada Sayyidul Ayyam. Kerana sabda Nabi, pada Sayyidul Ayyam bermula daripada petang Khamis sampailah habis hari Jumaat, ada satu waktu, ada satu masa yang doa, siapa yang berdoa Allah Ta'ala akan memakbulkan. Kita tak tahu masa mana. Itu dia Sayyidul Ayyam, pembuku segala hari. Dan kalau dulu kita dianjurkan oleh Tok Guru dulu, oleh Tok Imam dulu, kan, untuk bila nak main baca Yasin, kita akan bawa main ayat daripada rumah, bawa main dalam keadaan bekas yang pelbagai. Kalau dia anak ramai, bawa bekas yang besar. Kalau dia anak kecil, bawa bekas yang kecil, kan. Bahkan bawa main lungguk depan Tok Imam sebagai khalifah baca Yasin pada malam Jumaat. Kita semua lengkong apa nama buat apa-apa bulantan lengkong, ayam duduk di tengah depan Tok Imam. Maka mulakan Yasin dengan tidak berkata apa-apa sampailah selesai berdoa. Maka Tok Imam pun akan tiup dalam ayat Yasin itu, moga-moga molekul-molekul apa dia, kita kata aura-aura daripada ayat-ayat Yasin setiap Al-Quran tadinya kita baca akan ada dalam ayat tadi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, siapa yang dalam minta minum ayat Yasin satu ketika dulu? Asal tak ada. Kalau saya sendiri, saya boleh kata bergeleng. Bergeleng minum ayat Yasin. Allah Akbar. Terus sikit kita sambung lagi, sikit lagi kan. Bergeleng di dalam diri kita, tubuh kita, ayat Yasin yang kita minum satu ketika dulu. Hari ini kalau kita buat mandi bacaan Yasin, ada lagi nasib baik, ada lagi, kan? Walaupun kita dah tua, kita kata amalan ini diteruskan, tetapi tak tahu lah baca ini macam mana. Tersebut masjid lain, ayat tu bawa main, ayat apa bawa main, ayat liok dia kan. Dia tak bawa ayat apa lah. Kalau lah malam tu masjid Tok Imam minta kata sediakan ayat mineral. Ada ayat mineral, kadang-kadang Al-Quran ada siapa tu insan bermurah hati,
bawa mai bagi sponsor ayat, dia pun buka oleh kerana ayat Yasin ada, dia pun tak dan nak buat beli kat bini dengan anak dia, cucu dia, dia minum melangkah lepas baca Yasin. Dia kata malam ni ayat Yasin aku minum dah. Tak ada nak buat balik ke anak bini dia, tak banyak buat balik ke anak bini dia. Tu dia. Orang dulu ni yang kata berkat ayat Yasin dah dia minum, dia buat balik bagi anak cucu dia, anak bini dia minum. Lepas tu dia atur pula ayat ni akan sampai malam Jumaat akan datang. Setiap pagi sebelum anak dia pergi sekolah, dia suruh anak dia minum selawat dulu. Siapa dia anak dia? Kita yang ada ni lah. Kena minum selawat, baca bismillah 7 kali, selawat, minum ayat Yasin tu. Pasal apa? Ayat Yasin ni ayat berkat, nak boleh ayat tak payah zaman tu. Tu dia. Lepas tu guru kata, dan ayat nak ganti, yang nak kita nak bagi elok tak sampai taraf ayat damdah, tetapi ayat yang kita kata yang berkualiti, yang mustajab, ayat hujan malam Jumaat. Tu dia. No, ambil besen paling besar, besen pilih pekanan, letak atas bumbung rumah. No, ayat hujan malam Jumaat yang tak mau disentuh oleh mana-mana dem, dia tak mau kena dem, pokoknya tu dalam doa. Tu dulu beritahu kat mak kita tu, kita dulu ni, maka beli besen besar, tahan atas bumbung rumah. Hujan malam Jumaat, malam Sabtu tak mau, malam Selasa tak mau, malam Khamis tak malam Jumaat. Ada ayat hujan turun malam Jumaat, ayat tu ambil, tu dia bawa pergi kat Tok Guru. Tok Guru pun baca Fatihah, Tok Guru tu selawat, Tok Guru tu baca ayat kursi, Tok Guru tu baca ayat Quran, Tok Guru tu berdoa. Tu dia ayat tu buat balik bagi anak cucu dia minum, supaya anak cucu dia terang hati, anak cucu dia mudah gaji, dan anak cucu dia menjadi orang yang berjaya. Lepas tu lama sekali bawa anak cucu dia jumpa Tok Guru orang alim, bagi Tok Guru muih ubud-ubud. Tu dia. Ini amalan orang tua-tua dulu, maka jadilah kita hari ini tuan-tuan dan saya dan tuan-tuan. Sebab tu janganlah siapa tak mengaku bahawa gelen dia pernah minum ayat berkat ayat Yasin, kan? Tu dia. Kalau saya ni ayat hujan tadilah, kawan-kawan kata apa? Hang minum ayat bateri. Tu dia. Sebab tu masa paksa mata hang jadi macam bateri. Dia ingat ayat bateri. Betul lah yang hujan dia buat ayat bateri. Dan buat macam mana kita ni, kan? Dalam kitab lama dulu ni, kitab ni, ada orang dulu susah nak dapat ayat damdah. Pasal apa? Balik Mekah pun bawa botol besar mana saja. Lepas tu nak cawan pula halu. Lepas cawan halu ayat pula setengah ya. Lepas tu bila minum pula ayat damdah, dia pun tak tahu rasa apa. Lepas tu dia nak tahu macam mana rasa, dia tanya kawan dia minum, rasa macam mana? Aku rasa payah, aku macam ayat telaga kampung kita, aku pun rasa lebih kurang. Macam tu zaman dulu nak kata payah tu. Tu bila pergi rumah kawan balik Mekah pula, kawan dia suar minyak wangi tu, kita kena duduk lama. Pasal apa? Bila duduk lama ni, minyak wangi paling lambat, maka ada minyak wangi aku beli ke hang. Nah, aku tak bagi ke orang lain, untuk hang dengan beberapa orang member kita saja. Lepas tu kawan lain pula, pandangan balik lagi, aku ada kepiah. Saat lagi ni kurang keluar kepiah, beda orang tak ada lagi kurang keluar main. So dia zaman dulu payah nak boleh. Lah ni dia kena beli minyak wangi, dia pula pakai, dia suruh pula siapa yang nak keluar daripada rumah aku wajib ambil seorang satu minyak wangi Mekah. So dia wajib ambil pula. Tu aku kata ish, bagi kat orang lain lah aku ni di rumah ada 6 botol lah. Nampak? Beda dulu dengan lah. Kepiah. Ish, bagi kat orang lain lagi. Siapa yang orang beli kepiah? Tak ada dah. Tak macam dulu. Dulu beli kepiah ni nak pakai kepiah berkat, bawa balik daripada Mekah. Wahai made in China saja, tapi beli di Mekah baru tuan-tuan. Macam itulah yang dinamakan ayat damdah. Ini kita boleh beli di farmasi Zubair pun ada jual ayat damdah. Tapi dah kata payah zaman dulu,
maka ayat Yasin lah nak bagi anak cucu dan minum. Hari ini di mana anak-anak cucu kita yang minum ayat Yasin itu? Mereka hari ini bekerja di Kuala Lumpur, mereka hari ini jadi cikgu, mereka hari ini jadi orang berjaya, duduk satu Malaysia. Dan kita tak tahu lah hari ini mereka meneruskan dah apa tradisi yang dilakukan oleh tok guru dulu, mak ayah dulu, orang dulu, untuk nak menjadikan anak cucu mereka anak cucu yang soleh dan solehah, dan mendengar kata-kata ibu bapa, mendengar kata-kata orang-orang tua, mendengar kata-kata orang yang kita kata lebih berpengalaman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, tu orang dulu tuan-tuan, Allah hidup dalam keadaan berkat. Sebab tu anak 8 pun dia habaq sekali ya. Ayah nak bagi tahu kat hangpa lah, undang-undang jadi anak ayah ni pukul 7 petang kena duduk di rumah. Habaq sekali ya. Anak dia sebelum maghrib duduk di rumah saya. Cuba lagi dia. Ayah nak habaq sekali ya. Tak tahu lah anak tuan-tuan kalau boleh dengar, alhamdulillah lah. Kokok dan tuan-tuan boleh terletak itu tak jadi janam cari daya lah kan. Ayah nak habaq sekali ya. Mulai petang esok ayah mau pukul 7 mesti dah ada rumah. Kalau tak ada pukul 7 ayah pukul pintu tak usah balik. Lagu tu dah dengar ayah, kalau tak balik turun pun tak apa-apa. Itu ada orang tidur pukul senang pukul 4 pagi, pukul 3 pagi duduk tidur. Kita pun tak tahu main mana. Budak-budak muda kita lah, ada lelaki dah perempuan tidur pukul senang, kita ni main mana kita pun tak tahu kan. Depan ni tak ada mak pak yang kongsi kah? Ini kita tak mau tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Tu dia, kita dulu ni ada aura-aura daripada ayat suci Al-Quran yang dibacakan doa oleh tuan-tuan imam, oleh tok guru setiap minggu, yang mana masuk dalam tubuh kita, maka kita jadi orang yang bertakwa, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini dia yang diajar oleh tok guru dulu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Batulah kita kalau boleh nak suburkan balik malam Jumaat, kita nak bagi pakat bawa mai ayat. Kalau siapa yang anak bini ramai, anak bini boleh sebut bini ya. Anak ramai, bini tak ramai kan? Jadi tak ramai tak apa. Okey, kepala tu kaji lah. Anak ramai bawa botol besar. Kalau orang dulu bawa botol besar, dia kata anak dia benar teruk. Benar-benar zaman dulu, nampak Melayu zaman dulu. Lah ni ada PhD you. Mengaji nombor belakangnya, tapi berkat usaha mak ayah dia menjadi anak yang berjaya, menjadi anak yang katakanlah soleh. Tadi ini alhamdulillah. Walaupun dia tak menjadi orang yang berjaya, tetapi dia orang yang soleh, maksud dia orang senang dengan dia, dan dia dimanapun dia disenangi dengan semua orang. Alhamdulillah. Ini ya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang kita sangat takut hari ini, dunia yang penuh pancaroba. Apabila seorang ibu, seorang ayah melahirkan tuan dalam rumah. Tuan-tuan tahu apa penyakit yang paling bisa yang ditahu pada hari ini? Tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan dan puan-puan, yang melanda umat Islam hari ini. Dalam keadaan kita tengok dah ditangkap, dah skema-skema. Walaupun dah lari keluar daripada pagar SPRM, ditangkap balik lah. Tangkap balik dah. Dia pun cerita kata mengapa dia lari. Takkan tuan-tuan tak dapat maklumat tu, saya pun dapat kan. Kata pakai telefon Android, bila kita cerita, saja buat ya. Ada 3 kupang ni kan. Kata orang kita tak nak pakai 3 kupang ni kan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Dan dalam pada itu tuan-tuan dan puan-puan, yang kita takut sekali, anak bangsa kita hari ini telah terlibat dalam secara senyap bermain judi telefon. Kita ingat anak-anak kita hari ini, adik-adik kita hari ini, orang Islam hari ini duk main game apa?
game titik bawa telur, baru nak curi. Kita ingat dengan game tu rupanya tidak. Bermain judi dalam telefon, yang mana inilah yang menjadi bahala umat Islam hari ini. Modal 100 menang 10 ringgit, modal 1000 menang 100. Bila nak kaya, tunggu lingkup, tunggu jahannam. Ini dia. Kalau dulu ni, kalau nak main judi, main nombor 4 angka, nak kena naik motor, nak kena pergi beli, susah payah dia, nak kena beli tu, nak kena pi, nak kena sampai tahu. Hari ini dia top up, dia boleh main judi dalam telefon. Kita ingat telefon satu alat untuk berkomunikasi, satu alat untuk hantar cerita dan berita, tapi telefon digunakan sebagai alat untuk berjudi. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan dulu kita di Pokok Senang ada misi judi, misi kuda. Tuan-tuan ingatkan di Taman Daya Hurung ni tu, ada pagi kami jumpa Noh nak balik tak boleh. Pasal apa? Liau kan? Liau nak balik di Langkawi, toke misi judi tu kena hantar dari Kuala Pelik, kena pinjam lah duit orang di JT Kuala Pelik untuk nak balik di Langkawi. Ada orang cerita lagu tu, ada orang cerita melengung malam tu. Pasal apa? Mula-mula dia punya tarikan dia bagi menang dulu, lepas tu kalah 2 kali, menang pula, kalah 3 kali, menang pula, kalah, menang pula. Lepas tu kawan jangan misi tu menang pula, lihat kalah KO tu. Tu dah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Lepas tu kita pakai minyak pula, nak buka tutup ni Pokok Senang, pakai minyak air rendah, tak boleh buka kedai, pajak kedai. Tetapi kita lupa bahawa hari ini umat Islam hari ini dibelenggu dengan misi judi dalam telefon masing-masing, dalam paket masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Mak ayah tak boleh nak tegur. Pasal tidak ada rahmat dalam tubuh dia, dan tidak ada yang sebut tadi ni, ada aura daripada ayat suci Al-Quran untuk menjadikan dia seorang yang bertakwa. Na'udzubillah min dzalik. Kita semua ni saya sebut tadi, kita dah minum ayat Yasin bergeleng-geleng daripada doa tutup guru, doa tutup imam. Anak cucu kita ni minum ayat Yasin macam kita dah. Pasal apa nak pergi dengan cakap? Kita dulu ni buat pelik sikitnya, ayah terus pergi cari ayah, cari tok guru nak bagi, kita lembut hati dengar cakap. Hari ini bila mak cakap, ayah cakap, anak tak dengar. Bukti dia apabila nak masuk Muslim Faisal SPM, nasib baik kami tanggung Ustaz. Setiap tahun, setiap sekolah dia kena ada grup cikgu, dia kena ada cikgu yang bertugas hari itu nak memastikan anak murid dia semua kena hadir. Maka cikgu ni kena tengok kedatangan siapa anak murid yang dia tak main, maka dia nak kena pergi turut anak murid ni di rumah. Tu dia. Bila tanya mak kata anak saya dah tidur cikgu, saya tak berani nak kacau. Tu dia. Ayah pergi awal lagi, tak mau beritahu. Tu dia. Mak tak boleh nak kacau, ayah tak mau beritahu. Cikgu pula nak kena beranikan diri masuk dalam rumah, nak kena panggil anak murid supaya mandi pakai baju untuk hadir ke dewan peperiksaan. Zaman kita dulu ada benda ni tuan-tuan? Tak ada. Kan? Allah Akbar. Makin lambatnya ayah sampai satu timba di tempat tidur. Gimana besok kita tidur atas kain. Pasal tilam basah. Tu kita dulu. Lah ni Allah Akbar. Cikgu kena tubuh tim untuk nak cari anak murid yang tak main periksa. Kita dulu malam periksa tak tertidur masa mana. Pasal apa? Ayah dulu bukit. Ingat duit periksa, ayah duit padi 3 guni. Ingat duit periksa, ayah duit padi 3 guni. Nak tidur tak boleh. Pasal apa? Ayah duit bayar periksa. Tu dulu tuan-tuan. Betullah maknanya kita sangat takut hari ini. Generasi yang kita nak tinggalkan
Benda yang kita ada hari ini, kita takut generasi itu tidak boleh nak jaga. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita nak bincang bersama tuan-tuan. Batulah Maulid Rasul kali ini tuan-tuan, kita nak hayati balik amalan-amalan yang telah menjadikan kita sebagai manusia yang ada pada hari ini, yang kita nak hidup balik. Moga-moga usaha kita sempat, usaha kita ini masih lagi diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Sebab kita dah tak ramai dah orang yang bergelar ulama, bergelar tok guru, bergelar lebih kurang macam saya sebut tadi lah, tuan guru yang yang boleh menjadikan, membawa kita ke jalan yang benar. Kan? Yang ada ni, yang ramainya apa dia? Kan? Ulama tak ada, ulang dalam semua ramai. Yang kita selalu sebut na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, itu dia amalan yang kita nak hidup balik. Kita pun tak tahu bila dia jadi lagu tu pakai pening kepala. Anak hang macam mana, anak hang macam mana, anakku macam mana. Budak-budak lah sama, tak boleh nak dengar cakap mak ayah. Budak-budak lah sama, balik main telefon. Anak siapa pun sama. Tu dia jadi lagu tu tuan-tuan. Pakai semua pakai main duduk di masjid. Sebab itulah masa PKP hari itu, dalam keadaan duduk larang di masjid surau tidak boleh ada orang. Tahu apa berlaku? Dia main sengat-sengat. Pasal apa duduk di rumah sakit kepala. Duduk orang dengan anak dia. Allahu Akbar. Selama ni anak dia tak nak duduk rumah. Bila PKP anak dia tak boleh pergi mana-mana, duduk di rumah. Dia pun sakit kepala duduk dengan anak-anak dia. Dia baru tahu pakai anak dia sebenar. Akhirnya dia main duduk di masjid sengat-sengat. Dia pun bisik kata imam, tapi bukan masjid ni lah. Masjid ni anak kadang semua elok. Masjid nak pekan, masjid mana-mana apa semua kan. Tak tanya polis. Polis tahu semua benda ni. Tapi polis sama tak? Polis tak gamak nak saman. Pasal apa? Pasal di masjid di surau tak gamak nak saman. Duduk di rumah dah sakit kepala, tak tahu hidup ke mana. Dah awak tak hidup dalam hutan. Berapa orang yang pun hidup dalam hutan, ilmu masuk hutan pun tak ada. Berapa orang yang berani nak duduk dalam sungai, ilmu nak main ayak pun tak ada. Nak pegang ayat, nak baca ayat kursi kan, nak baca ayat apa, nak tepuk ayat tu dia ada baca-bacaan dia, surah apa nak kena ambil tu dia. Hari ni berapa orang lagi yang duk tahan pukat. Orang Bukit Tenaga dengan orang Pelampai duk tahan pukat, tak berapa orang dah. Tu pun ada mengai lagi, tu pun ikan sekilo baling sepatu. Jauh baling pun tak macam orang dulu tahan bukan, bawa balik boleh buat perkataan, boleh berniaga. Ini tak banyak tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Antara yang boleh kita ambil akibat, moga-moga kita berkat dengan hidup, kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan dan kematian kita. Kita nak kita mudah hidup, kita mudah mati. Kita nak kita sentiasa dirahmati, diberkati. Pesan arwah guru saya, kita buat 3 amalan. Apa dia? Yang pertama, amalan yang baik kita buat kenduri. Yang pertama, buat kenduri maulid. Buat kenduri maulid. Maulid ni kalau boleh kita buat, kita berselawat. Kita selawat. Cuma amalan kita dari Kedah ni, kita berselawat di dalam masjid, di dalam surau. Tapi kalau kita pergi ke belah pantai timur, mereka berselawat di dalam rumah. Dalam rumah. Berselawat dalam rumah, bacaan tahlil, lepas tu zikir la ilaha illallah, lepas tu bangun berselawat, lepas tu duduk doa. Setiap rumah bakal buat, bukan sampai 5-6 idam, bukan sampai 7-8 idam. Kita buat sekadar yang boleh. Setiap waktu kita ambil keberkatan. Mula-mula ambil besar rumah siapa dulu, rumah tuan imam. Contohnya kita buat 3-4 idam. Lepas tu lepas insya-Allah rumah siapa, kita buat 3-4 idam. Lepas tu rumah siapa 5-6 idam. Ini kalau kita pergi di Kota Timur, itu amalan mereka. Dan kita tengok di sebelah sana pula ada orang kata apa, ish, rumah mereka besar-besar ni lah, hebat-hebat ni lah. Kita pun besar juga kan, tapi kita tak perasan.
Pasal apa? Ini antara keberkatannya. Kalau siapa yang nak senang hidup, nak senang mati, dia buat 3 kenuri. Yang pertama, kenuri Maulidur Rasul. Kalau siapa yang dia berat tangan, buatlah kenuri Maulidur Rasul. Saya pun standby dah tuan-tuan, standby dah nak buat kenuri Maulid Nabi. Beli kambing siap dah minggu depan. Tapi apa akan daya, jiran kena duduk di hospital pula. Disahkan test kali ketiga, swab kali ketiga, kita pun stop satu dulu lah. Stop satu dulu, walaupun nak makan cara PKP, tetapi apa akan daya, relax satu dulu. Takut buat sendiri, sendiri masak, sendiri selawat, sendiri makan. Dan relax satu dulu lah. Relax satu dulu kan. Tapi amalan kita ni kita buat di mana? Kita buat di masjid di surau. Kalau boleh kita nak suara selawat tu dalam rumah kita, berdoa dalam rumah kita, insyaAllah. Itu dia yang pertama, buat kenuri Maulid. Yang kedua, buat korban. Kita buat korban tak boleh satu sekor, kita buat 6 bahagian daripada 7. Tak boleh 6, 5 bahagian daripada 7. Tak boleh 5, 4 bahagian daripada 7. Tak boleh 4, paling lekeh 1 bahagian daripada 7. Bila kita buat 1 bahagian daripada 7, kita tidak bawa balik seketul daging pun dalam rumah kita, dalam kiamat kita. Selebihnya kita bagi habis jamun liau. Macam mana ada daging korban dalam rumah? Ini adalah daging korban yang orang lain bagi. Hak kita buat, kita bagi liau. Pasal sabda Nabi, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat suwarikum wa amwalikum, gambaran rupa parah kamu, harta kamu. Kalau dalam ibadah korban pula, Allah Ta'ala tak tengok lembu yang besar, Allah Ta'ala tak tengok apa darah yang tumpah, Allah Ta'ala tak tengok hati orang yang buat korban. Ikhlas dalam anak aku, ataupun dia buat untuk apa korban ini. Itu dia. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bila buat korban, kita cukup pantang. Ada orang tanya apa, hamba korban berapa? Ringgit, 800 ringgit. Dapat berapa kilo? 30 kilo. Dia congak pula 800 bagi 30, campur tulang, campur apa semua, dia kata mahal. Kita tidak ada nilai untuk kita buat korban dengan nilaian RM2. Bila kita buat korban, pantang orang bertanya buat berapa ratus. Jangan tanya berapa ratus, kerana ibadah yang dibuat tidak dapat dinilai dengan duit. Duit sebelum bayar tadi ada nilai. Lepas bayar kita tak mau nak nilai dengan duit. Pasal apa? Passion orang Melayu bila buat korban, dia akan tanya berapa harga, dapat banyak mana. Mulai lepas ni kita buat korban, kita tak mau dah siapa tanya, cukup jangan tanya. Pasal apa? Aku buat ibadah tidak dinilai dengan duit. Habis ayat tu. Nak jaga hati kita, tuan-tuan. Hati saya, hati tuan-tuan yang buat korban. Bukan senang nak jaga hati orang buat korban. Kita duk ceng pula, kata orang kita, duk ceng pula, duk campur pula, duk jumlah pula. Akhirnya kita takut kita buat korban tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita menilaikan dengan duit. Na'udzubillah min dzalik. Pakat-pakat kita buat. Yang ketiga, tuan-tuan, buat kenuri selepas subuh. Buat kenuri bagi orang makan selepas solat subuh berjamaah. 3 kenuri ini, tuan-tuan. Moga dirahmati, diberkati dalam hidup kita. Ini amalan yang Nabi buat, yang ditinggalkan kepada sahabat tabi'in, tabi'in. Sebab itulah, tuan-tuan, orang dulu hidup berkat. Orang dulu rasa macam adik-adik. Orang dulu ni hidup macam mana yang digambarkan di dalam cerita-cerita. Rukun, aman, damai. Anak orang jadi macam adik-adik kita, anak jiran macam anak kita, kan? Kita sayang jiran macam adik, macam abang kita. Jiran bersayang kita macam saudara dia. Pasal apa? Orang dulu ni mengikat silaturahim dengan kenuri. Banyak kenuri. Ambil padi, beras baru, buat kenuri beras baru. Kebun getah setahun tak buka. Pasal apa? Pasal hujan atau kemarau. Bulan buka pertama tu, duit mula duit sekarang tu, buat kenuri. Tahlil dalam kebun. Susu kebab, jamu, buka kepala ayam,
susu kebab, bukan tepung ayam, susu kebab, tak ada kebab, susu lembu, makan dengan pulut, makan dengan pisang. Yang hebat buah darjat ada. Tuan doa dulu, tu dia cari berkat, memulakan pekerjaan itu dengan doa. Tu dah berkat. Lepas tu kawan ni pula anak masuk mesti doa buat kenduri. Kawan ni pula apa nama dapat satu yang elok, sentiasa buat kenduri dalam kampung. Hari ini kita nak tunggu kenduri, Allah Akbar payah. Apabila doa sudah tidak dibaca dalam kampung, apabila doa jarang dibaca dalam kampung, apabila rumah tidak dibaca, tidak dihidupkan dengan suasana roh Islam, doa-doa daripada orang yang mustajab doa tak hidup dalam rumah. Naudzubillah min dzalik. Ini dia tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, antara tausiah ataupun kita kata pengajaran yang kita nak ambil benar dengan Maulid Rasul kali ini. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan kita hidup balik amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan oleh tuan-tuan guru dulu, yang diamalkan oleh tuan-tuan kita dulu, yang hidup mereka barakah, diberkati, dirahmati, yang mana mereka sentiasa dalam keadaan ketenangan dan tak perlu nak fikir teruk menjadi tahmin. Jadi saya rasa dengan itu lafaz apa nama kalam yang mulia kata-kata dulu pada malam ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka iyanana wa imanana wa anfusana wa ana wa ta'ala. Allahumma salli bi syahadati wa salama wa rabbuna kama mutawalli wa salama wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.